Di dalam dunia ini, Allah SWT telah banyak menurunkan nikmat yang tidak terkira kepada semua makhluk ciptaannya. Salah satu nikmat yang Allah telah kurniakan adalah makanan yang mencukupi. Namun, tahukah anda terdapat perbezaan antara makanan halal dan makanan haram? Jadi, kami akan mencerahkan kepada anda tentang isu ini. Apakah maksud makanan halal dan makanan haram? Makanan halal ialah makanan yang tidak mengandungi bahan daripada haiwan yang diharamkan kepada umat Islam mengikut hukum syarak. Makanan halal juga makanan yang selamat dimakan, tidak beracun, tidak memabukkan atau tidak membahayakan kesihatan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang beberapa perkara, iaitu makanan yang bersifat halal thayyiban, yang bermaksud bermutu dan tidak memudaratkan, dapat menjauhkan kita daripada jejak langkah syaitan dan miskin kesesatannya, khususnya tentang hal keimanan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan haram ialah makanan yang disebut dengan jelas di dalam Al-Quran tentang pengharamannya. Makanan haram juga makanan yang memudaratkan kesihatan jasmani dan rohani. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala." Seterusnya, hukum syubhah. Hukum syubhah bermaksud yang tidak jelas, iaitu kekeliruan antara kehalalannya dan keharamannya. Daripada Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim 107, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhah bererti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan." Orang awam memahami syubhat apabila membabitkan makanan dan minuman. Sememangnya makanan yang halal dalam Islam adalah jelas, begitu juga sebaliknya. Antara sebab yang menjadikan sesuatu perkara itu dikategorikan sebagai syubhat apabila wujudnya pertembungan pandangan berdasarkan pembuktian tersendiri. Hal itu antara dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari tentang punca syubhat. Kebiasaannya, syubhat membabitkan perkara yang isunya baru timbul pada masa kini, seperti makanan prosesnya mengandungi bahan penambah makanan atau food additive. Contoh bagi bahan ini telah disebutkan sebelum ini tadi, seperti gelatin, glycerin dan seumpama. Jadi di sini, kenapa ia dikatakan sebagai syubhat? Contoh yang ingin diberi di sini ialah gelatin. Gelatin terdapat di dalam pelbagai jenis makanan seperti gula-gula, marshmallow, puding atau agar-agar dan sebagainya. Gelatin ini diperbuat daripada haiwan seperti yang disebutkan tadi. Namun kesangsiannya di sini ialah haiwan apa yang mereka gunakan. Adakah ia haiwan yang halal dimakan? Jika ia haiwan yang halal dimakan, adakah ia disembelih mengikut syarak? Mengikut portal Kementerian Kesihatan Malaysia, lebih 90% pengeluar gelatin kita tidak dapat memastikan status halal mereka. Persoalan inilah yang akan timbul apabila kita mengutarakan tentang isu syubhah. Syubhat juga boleh berlaku dalam kelolaan sesuatu makanan. Contohnya, apabila daging yang disembelih oleh orang Islam dan bukan Islam bercampur, maka daging bercampur itu termasuk dalam perkara syubhat kerana terdapat keraguan. Berdasarkan hadis daripada Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an tadi yang disebutkan, prinsip hadis ini ialah meninggalkan perkara syubhat dan bukan mencari alasan. Sesungguhnya, jika kita meninggalkan perkara syubhat, ia akan melahirkan sifat warak dalam diri kita. Jadilah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am 145. Dengan ini, kita dilarang untuk memakan makanan yang telah disebutkan dalam ayat tadi. Kita juga dilarang untuk memakan haiwan buas, haiwan yang haram dibunuh, haiwan yang dianggap jijik dan kotor, dan juga haiwan yang hidup dalam dua alam dan sebagainya. Apa keburukan bila kita makan makanan ini? Keburukan yang utama adalah dia boleh menyebabkan kita terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Contohnya, Bangkai. Bangkai merupakan perkara yang dilarang makan kerana haiwan yang mati dengan sendirinya ini mungkin mati disebabkan penyakit, racun dan sebagainya, di mana ia boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan kita jika memakannya. Yang kedua adalah babi. Babi merupakan haiwan yang hidup di persekitaran yang kotor. Malah makanannya juga benda yang kotor, seperti memakan muntah dan najisnya sendiri.
Babi ini boleh menyebabkan penyakit helminthiasis, iaitu penyakit yang disebabkan oleh serangan daripada pelbagai jenis cacing parasit. Memilih makanan. Pilih makanan restoran yang berlabel ataupun berlogo halal. Kita dapat menikmati hidangan pada waktunya dan kita dapat membuat pencarian restoran halal di Google. Jika terdapat sijil halal, semestinya menu yang ditawarkan boleh dinikmati. Logo halal berbeza di setiap negara dan kita boleh tinjau di internet apabila merancang ingin membuat pembelian di kedai maupun restoran. Tips yang kedua, makanan yang tidak memudaratkan diri. Kita mesti pastikan makanan itu tidak memudaratkan diri kita. Sebagai contoh, makanan yang kurang baik adalah makanan yang terlalu manis dan makanan yang terlalu pedas sehingga boleh merosakkan lapisan perut kita. Tips yang ketiga adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Makanan itu tidak diharamkan dan tidak bercanggah dalam Islam, seperti daging babi dan yang tidak disembelih dengan syarak. Sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga pemakanan dan kesihatan supaya kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah SWT. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 114. Oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang baik, daging halal, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata.